Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa man bihi wa man wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha'. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik was'amil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma aftah alaina fathan qariba fi 'ulumil aqliyati wan naqliyah bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala pembendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita pada pagi subuh yang berbahagia ini dihimpunkan dalam rumahnya dan dipilih untuk didudukkan di dalam majlis ilmu. Ini adalah semata-mata pilihan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika bukan kerana taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita masih berada di atas katil kita yang empuk, diselubungi dengan selimut yang begitu nyaman, masih berdengkur ataupun masih tidur dengan lena nyenyak. Tapi Allah Ta'ala lah yang bangunkan kita daripada tidur dan cetuskan taufik dan hidayah dalam jiwa kita untuk mengambil air sembahyang, melangkah keluar daripada rumah kita menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam sebuah hadis mengatakan setiap langkah yang manusia jalan kaki menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ke setiap daripada langkahnya Allah berikan pahala, Allah hapuskan dosa, dan Allah tingkatkan darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk setiap langkah, bukan untuk setiap perjalanan. Setiap langkah yang dia langkah daripada rumahnya menuju ke masjid. Akan tetapi seseorang yang bawa kereta, maka dia juga mendapat kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia tidak mendapat yang langkah itu berjalan kaki, tetapi dia mendapat pahala di sisi Allah untuk setiap perjalanan yang dia lalui. Akan diampunkan Allah dosanya dan akan ditingkatkan darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kelebihan itu juga tidak terhalang oleh orang yang datang ke masjid, tidak terhalang kepada orang yang datang ke masjid dengan motor ataupun dengan basikal ataupun dengan kereta. Dia tetap mendapat fadilat berjalan kaki menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pagi ini saya akan berkongsi berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan lebih khusus berkenaan dengan tanda-tanda Nabi itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kenabian. Ianya sebenarnya merupakan salah sebuah genre ilmu yang berkaitan dengan diri Nabi Muhammad SAW. Seperti mana sebelum ini saya sentuh berkenaan dengan
jenis-jenis ilmu yang berkaitan dengan diri Nabi SAW. Yang pertama ilmu sirah, yang kedua ilmu syama'il, yang ketiga ilmu dalail. Ilmu dalail ini tanda-tanda kenabian yang hari ini saya akan sentuh serba sedikit. Dan yang keempat ilmu khasais, ilmu keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang juga hari ini saya akan sentuh serba sedikit. Dan setiap empat jenis ilmu itu membentuk genre ilmunya tersendiri, perbahasan ilmunya tersendiri, dan kitab-kitab yang dikarang berkenaan dengannya berjilid-jilid, baik ilmu sirah ataupun ilmu syama'il ataupun ilmu dalail dan juga ilmu khasais berkaitan dengan keistimewaan khasais daripada khususiyah, khusus, keistimewaan yang khusus yang Allah Ta'ala berikan secara unik dan tunggal kepada Nabi Muhammad SAW seorang sahaja. Itu sahaja Imam Suyuti karang 2 jilid berkenaan dengan keistimewaan yang Rasulullah tak kongsi dengan sesiapa. Tak kongsi bukan bermakna Rasulullah kedekut, tidak. Allah yang tak kongsikan keistimewaan itu dengan makhluknya yang lain. Allah yang tentukan. Dan saya akan sentuh hal itu juga. Adapun ilmu dalail yang juga saya akan sentuh hari ini, Imam Baihaqi mengarang 4 jilid kitab berkenaan dengan tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. 4 jilid Imam Baihaqi. Dan juga Imam Abu Nu'aim juga dengan judul yang sama, Dalailun Nubuwah kitabnya, tanda-tanda kenabian, juga lebih kurang 3 atau 4 jilid. Maka demikian hari ini saya akan sentuh sedikit ya, sebab apabila seseorang itu mengaku dirinya adalah Nabi, sudah tentu ada tanda-tandanya. Tanda-tanda beliau adalah Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, kerana tabiat manusia ingin melihat bukti ya, ingin melihat tanda-tanda, ingin melihat alamat-alamat sehingga bertambah keyakinannya. Demikian nanti di akhir zaman, sebagai contoh ya, kita ni semua sedang menunggu kedatangan Al-Mahdi. Kita ni semua sedang menunggu kedatangan Al-Mahdi sebagai alamat kiamat besar yang pertama. Kerana alamat-alamat kiamat yang kecil semuanya sudah terzahir. Salah seorang ulama yang mahir dengan ilmu tanda kiamat ini daripada Yaman, bernama Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, berpuluh-puluh tahun berkecimpung mengkaji hadis-hadis berkenaan dengan kiamat, alamatus sa'ah, berkenaan dengan tanda akhir zaman. Beliau mengatakan beliau telah mulakan sejak 70-an, tahun 70-an sampai sekarang tak terhenti-henti. Beliau menyatakan bahawa selama 40 tahun kajian itu, 40 tahun lebih, selama 40 tahun inilah baki tanda-tanda yang tidak terzahir sebelum ini semuanya terzahir dalam 40 tahun kebelakangan ini, sehingga tidak lagi tertinggal mana-mana lagi alamat kiamat yang kecil, kecuali kita sedang menunggu alamat kiamat besar yang pertama pada ketika ini untuk berlaku, iaitu munculnya seorang lelaki daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana dalam hadis sahih, Al-Mahdi adalah daripada keturunanku, wajahnya mirip kepadaku, kata Rasulullah. Namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Dan dia daripada keturunanku, dia akan penuhkan bumi ini semua dengan keadilan seperti mana bumi sebelum itu dipenuhi dengan kedurjanaan dan kezaliman. Untuk kembalikan keadilan, maksudnya Al-Mahdi akan muncul dengan mengembalikan sistem yang telah rosak. Seperti mana sebelum itu dunia dipenuhi dengan kedurjanaan, yakni
sistem rosak, sistem pendidikan rosak, sistem politik rosak, sistem pendidikan rosak, sistem ekonomi rosak, sistem pemerintahan rosak, sistem pelajaran rosak. Pelbagai sistem kan zaman sekarang ni sudah dirosakkan supaya jarum-jarum halus daripada Dajjal dan kucu-kucunya dapat dimasukkan untuk merosakkan pemikiran manusia, merosakkan akal manusia, merosakkan kesihatan manusia. Dan sistem-sistem ini akan diperbetulkan, ya, akan diletakkan pada tempatnya yang tepat. Setiap sistem, bukan sahaja di dunia Arab, di seluruh dunia. Ada satu orang lelaki yang Rasulullah sebutkan daripada keturunan beliau itu, yang dipanggil sebagai Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi ini, apa tanda dia Al-Mahdi kalau dia keluar nanti? Apa tanda beliau adalah Al-Mahdi? Oleh kerana itu ada tanda-tandanya yang para ulama mempelajarinya daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda itu adalah Al-Mahdi. Antaranya namanya itu, namanya Muhammad bin Abdullah. Seperti mana Rasulullah mengatakan, namanya seperti namaku dan nama ayahnya adalah dengan nama ayahku, Muhammad bin Abdullah, ya. Dan beliau berketurunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan keturunan Rasulullah, mereka menyimpan silsilah sanad, yang mana budaya itu kita tidak ada di alam Melayu, kecuali jika dia keturunan Said dan Syarifah. Keturunan Said dan Syarifah ini memang asal usulkan keturunan Arab. Orang Arab ini jangankan manusia, kucing, silsilah kucing pun mereka jaga, silsilah unta pun mereka jaga, silsilah keldai pun mereka jaga, silsilah kuda. Ni kuda saya ni kuda daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud bin. Ini memang custom orang Arab sejak zaman dahulu lagi, menjaga rantaian sanad. Ni custom mereka. Kita tak terbiasa di sini. Sebab tu bila orang Melayu tak terbiasa dengan hal itu. Jadi bila ada orang Said kata saya ada keturunan Rasulullah SAW, macam mana boleh tahu keturunan Rasulullah ada 1400 tahun? Sebenarnya keturunan Said mereka ada mekanisme mereka. Bahkan setiap daripada kabilah marga mereka ada organisasi mereka yang tersendiri untuk menjaga silsilah itu dengan rapi dan ketat. Kalau di tempat saya belajar dulu di Hadramaut Yaman, Tarim Hadramaut Yaman, ini kan tempat asal usul para Habib semua datang daripada Tarim. Dan Said Syarifah yang di Malaysia kita ini, di Malaysia, Singapura, Indonesia, kebanyakan mereka ini bersusuh galuh ke Tarim Hadramaut Yaman, yang mana dulu Ahlul Bait, iaitu keturunan Rasulullah ini, mereka berpindah daripada Baghdad. Sebab ketika itu berlaku tekanan yang hebat daripada pihak pemerintah ke atas Ahlul Bait, kerana Ahlul Bait ini sentiasa mendapat tempat di kalangan masyarakat. Jadi pemerintah pada ketika itu daripada Bani Abbasiyah merasa terancam, jadi ditekan, sehingga Ahlul Bait itu mereka berpindah. Asalnya daripada Madinah pindah Baghdad, daripada Baghdad Basrah, daripada Basrah turun ke Hadramaut, daripada Hadramaut kemudian terpencar ke timur dan barat. Ada yang keturunan Said ini menuju ke arah Afrika. Jadi jangan terkejut kalau pergi pergi ke Afrika, baik di Kenya, baik di kawasan kawasan Somalia, sampai ke selatan Afrika Selatan. Kita akan jumpa nama-nama kabilah seperti mana kita jumpa di sini. Al-Attas. Ketika saya belajar di Afrika dulu, ketika itu Datuk Yahya, betul Datuk Yahya jadi duta besar di Afrika Selatan. Datuk Yahya sentiasa menyantuni kami lah sebagai pelajar
beliau sentiasa buat majlis-majlis agama dalam rumah rasmi kedutaan. Beliau suka ulama, beliau panggil ulama-ulama. Jadi kami pelajar-pelajar pun datang. Seronoklah. Di Pretoria. Kami belajar di Johannesburg. Kami belajar di Joburg. Jadi daripada Joburg ni seronoklah kalau pihak kedutaan panggil buat majlis, dapat rasa masakan Melayu. Itu kelebihan dia. Walhasil ketika di Afrika itu saya sempat ke Cape Town. Waktu cuti kita ke Cape Town. Jadi waktu di Cape Town ni, waktu tu pun keluarga saya datang daripada Malaysia nak tengok Cape Town. Jadi kita sewa sebuah rumah di sana, tepi laut. Sebuah rumah tu milik Syed Abdullah Al-Attas. Kita dapat jumpalah orang dia, Al-Attas. Macam mana kat tempat kita ni ada Al-Attas, di sana pun ada Al-Attas, ada Al-Junaid, ada Al-Haddad. Ini bukan saja di Afrika Selatan, sampai ke Afrika Utara. Kemudian tetapi majoriti keturunan Ahlul Bait daripada Tarim ini banyak terpencar di kawasan kita. Terpencar di kawasan kita di Asia Tenggara. Penuh. Sehingga saya yang mengkaji sejarah ini, berlaku percampuran perkahwinan yang begitu dahsyat sekali antara keturunan Ahlul Bait ini dengan alam Melayu, sampai di antara keluarga ini yang dah tak gunakan perkataan Said dan Sharifah. Yang tak guna perkataan Said dan Sharifah memang dah lost track lah sanad ni. Tetapi darah mereka ada darah Rasulullah. Biologi tak boleh terputus walaupun tak ada sanad. Tak boleh terputus. Ini banyak berlaku. Ini banyak berlaku di alam Melayu kita. Lebih-lebih lagi Ahlul Bait yang datang pada batch yang awal. Sebab bila saya kaji yang batch yang lambat ni maksud saya dalam 200 tahun yang lepas, 250 tahun yang lepas. Ini batch yang lambat. Batch yang lambat ni datang, yang ini mereka inilah yang guna untuk keturunan mereka Said dan Sharifah. Dan yang ini memang akan masih jaga lagi keturunan, dan masih jaga lagi keturunan bin. Contoh dekat ibu saya sendiri keturunan Said Sharifah daripada Al-Attas. Mak saya Sharifah Al-Attas. Jadi beliau ni memang simpan keturunan itu. Daripada kecil saya lihat atuk saya memang akan siapkan untuk nak paskan pada generasi, siapkan salasilah, dia panggil family tree. Ini dah memang custom. Walaupun atuk saya ni pun orang Melayu tu, maksudnya orang lahir di sini, di Mersing, Johor. Tak, berasal daripada Wadi Ana JB. Atuk saya. Ya. Wadi Ana, al apa ya? Ada al. Wadi Ana ya. Itu memang kampung Arab lah. Tu waktu saya kecil sentiasa saya keluar masuk. Sekarang Wadi Ana dah wallahualam dah tak ada. Walhasil bersimpan. Nanti atuk saya dah siap. Atuk saya umur mencecah 100 tahun. Beliau nanti pas pada anak-anaknya. Dia anak-anaknya pas kepada anaknya. Begitu mereka jaga. Mereka akan jaga silsilah ini. Kalau ibu saya itu keturunan ke-38. Pada ketika ini kebiasaan Ahlul Bait antara 37, 37 dah tak ada rasanya. 38, 39, 40. Keturunan 41, 42, 43. Pada ketika ini maksudnya generasi yang ke-40 lah, lebih kurang 40 daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga adalah tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana keturunannya terpancar dan mereka memainkan peranan-peranan yang penting. Seorang yang mahir dalam ilmu Ahlul Bait akan mengetahui bahawa orang-orang Habib, Said ini mereka mempunyai peranan-peranan pada zaman-zaman di mana mereka berada. Saya katakan tadi yang mutaakhir tadi 250 tahun kebelakangan yang mereka jaga. Tapi yang sebelum itu, yang datang 300 tahun lepas, 400 tahun lepas, 500 tahun lepas, mereka datang, mereka terus asimilisasi dengan masyarakat Melayu. Dan mereka terus gunakan perkataan-perkataan
panggilan orang Melayu. Mereka tak guna Syed Sharifah. Syed Sharifah lately baru guna, tapi yang sebelum itu dah bercampur kahwin. Sampai saya sentiasa duduk dengan pekaji-pekaji sejarah yang mengatakan orang Melayu ini kebanyakannya sudah pun terdapat tempias darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada seseorang itu sedar ataupun tidak. Sudah hampir kesemuanya sudah mendapat tempias tersebut, sebab percampuran kahwin yang dahsyat tersebut berlaku selama ratusan tahun dan nama pula tak dijaga. Tapi itu satu hikmah lah yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil, apakah tanda Al-Mahdi nanti? Antaranya adalah beliau dapat mengeluarkan at-tabut yang selama ini tersembunyi. Beliau akan keluarkan tabut. Ini tanda kedaulatan beliau, kerana beliau akan menjadi pemerintah. Beliau jadi bukan saja pemimpin Islam, beliau pemimpin dunia. Mesti ada kedaulatan dia mesti ada daulat. Antara kedaulatan dia, beliau akan keluarkan peti tabut. Ketika itu sebahagian besar orang Kristian pun akan masuk Islam, kerana mereka tahu yang dapat keluarkan tabut ini memang the chosen one. Tak ada siapa boleh keluarkan tabut. Orang Yahudi hanya sebahagian saja yang beriman, kerana mereka tahu tabut ini suatu perkara yang signifikan, penting. Siapa yang dapat keluarkan tabut bermakna dia adalah manusia pilihan Allah, pilihan Tuhan yang ditunggu-tunggu selama ini. Tapi sebahagian yang lain mereka terpengaruh dengan Dajjal. Kerana kita Al-Mahdi muncul, Dajjal juga keluar. Dajjal akan tarik orang-orang Yahudi banyak untuk jadi tentera dia. Tetapi orang Islam, pertama sekali daripada segi zahir, iaitu beliau akan diangkat baiatnya, diangkat baiat di Mekah, di Kaabah. Di situ tanda-tandanya Allah Ta'ala akan datangkan mimpi kepada wali-wali Allah pada zaman Al-Mahdi keluar itu. Semua mendapat mimpi yang serentak. Wajah Al-Mahdi ini bagaimana. Jadi para wali Allah tidak akan, yang akan baiat pertama sekali di Hajar Al-Aswad di Mekah itu, mereka tak merasa ragu pun bahawa ini adalah Al-Mahdi. Antaranya pada ketika itu, khatib yang cuba memberikan khutbah tidak dapat memberi khutbah Jumaat di Masjidil Haram. Ketika Allah nak munculkan Al-Mahdi, ketika itu khatib terpaksa turun, khatib rasmi, khatib masjid terpaksa turun, lidah kelu. Apabila turun naik, maka naik khatib cuba untuk sampaikan khutbah Jumaat, juga lidah kelu. Kemudian turun, naik yang ketiga ini boleh menyampaikan khutbah. Dan pada ketika itu ramai para ulama dan wali Allah yang memang ada yang saban tahun ke Mekah ini untuk tengok hal itu berlaku. Itu berlaku hanya dalam musim haji. Ini akan berlaku dalam musim haji, kerana Allah akan wawarkan Al-Mahdi ini dalam perhimpunan yang besar umat Islam, dan dia akan diviralkan dengan sesungguhnya. Apabila naik yang ketiga ini, para wali-wali Allah dan ulama yang faham, mereka akan tahu ini adalah Al-Mahdi. Ini tanda ini. Berdasarkan feature yang mereka lihat, kriteria yang dapat lihat dalam mimpi sebelum itu lagi, bahawa inilah orang ini. Pada ketika itu mereka akan lepas daripada solat Jumaat, mereka akan meluru untuk dapatkan Al-Mahdi untuk berbaiat. Dan tanda berikutnya, bahawa beliau tidak akan ingin untuk dibaiat. Beliau tidak akan mengaku sama sekali beliau adalah Al-Mahdi. Ini tanda yang berikutnya, beliau adalah Al-Mahdi. Maksudnya kerana beliau akan lari daripada Mekah ke Madinah. Beliau tidak mahu dibaiat. Dia kata, siapa saya? Saya bukan Al-Mahdi. Sebab beliau sendiri pun tak pasti beliau Al-Mahdi. Seperti mana Rasulullah ketika didatangi oleh Jibril AS, beliau sendiri tak pasti beliau adalah Nabi. Sampai Siti Khadijah yang cuba yakinkan. Kalau saya sempat masuk sirah itu, saya cuba masukkan bagaimana Siti Khadijah cuba untuk convincekan bahawa Rasulullah suaminya ini adalah manusia pilihan Allah. Al-Mahdi pada asalnya tidak mengaku, kerana ada riwayat mengatakan Allah persiapkan Al-Mahdi dalam satu malam saja. Jadi Al-Mahdi ini ke Madinah.
ke Madinah, dan orang-orang mengikut kepada ke Madinah sampai mereka memaksa untuk mengaku dia Al-Mahdi, sebab semua orang dah yakin. Sampailah satu malam yang dipersiapkan Allah untuk hati dia terbuka untuk dia dibaiat. Barulah dibaiat dengan paksaan, setelah dipaksa. Maksudnya kalau ada orang yang mengaku-ngaku tiba-tiba dia Al-Mahdi, confirm dia bukan Al-Mahdi. Al-Mahdi yang sebenar, untuk dia dibaiat, dia dipaksa, dan sebenarnya wording of hadis tu bagi tahu diugut. Sebenarnya memang para wali Allah gunakan perkataan tu mengugut, sebab memang dalam hadis Rasul dah sebut dah Al-Mahdi akan diugut untuk dikenakan sesuatu yang keras ke atasnya, sengaja untuk dia baiat. Sampai begitu. Kalau ada orang tiba-tiba saya Al-Mahdi, mengaku tiba-tiba, confirm bukan Al-Mahdi, confirm. Proses Al-Mahdi itu sendiri, nak mengaku dia Al-Mahdi, nak dibaiat, bukan proses yang senang. Manusia kena bekerja berambat daripada Mekah ke Madinah, berhari-hari convincekan dia, you are Al-Mahdi, you are Al-Mahdi. Ulama besar-besar semua, you are the one. No, I'm not the one. No, go somewhere else, go find somebody else. Begitu tanda-tanda. Jadi dia ada tanda. Jadi Rasulullah SAW ini ada tanda-tanda, dan tanda-tanda itu dilihat oleh orang-orang sebelum Rasulullah dan pada zamannya dan setelah Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah yang melihat tanda-tanda tersebut, sebahagian mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan sebahagian mereka yang nampak tanda itu tetapi degil tidak mau beriman, itulah daripada kalangan orang-orang Ahlul Kitab, orang Yahudi. Orang Yahudi adalah orang yang paling keras kepala. Setelah melihat tanda-tanda kenabian yang jelas bahawa ini adalah manusia pilihan Tuhan yang sangat-sangat ditunggu selama ini, tapi tetap mereka tidak mau beriman semata-mata ke Nabi Muhammad itu daripada kalangan Arab, bukan daripada kalangan bangsa mereka, Bani Israel. Mereka telah letak expectation bahawa Nabi yang terakhir ini adalah mesti daripada kalangan Bani Israel, sebab pengalaman sebelum ini semua Nabi-Nabi, berpuluh ribu Nabi daripada Bani Israel, berpuluh ribu, tidak kurang daripada 70,000 Nabi adalah daripada kalangan Bani Israel, lebih daripada 70,000. Kerana jumlah seluruh Nabi 124,000 jumlah Nabi, jumlah Rasul 313, dan jumlah yang wajib diketahui 25 Rasul. Yang wajib umat Islam hafal, ketahui 25 Rasul, ya. Tapi jumlah keseluruhan 124,000. Saya kata daripada Bani Israel tidak kurang daripada 70,000, kerana jumlah 70,000 adalah jumlah Nabi yang orang Yahudi sendiri bunuh, Nabi-Nabi mereka. Kan ini diceritakan dalam surah Al-Baqarah, bagaimana tergamaknya orang Yahudi. Hatta kalau Nabi daripada kalangan bangsa mereka pun, kalau tak kena dengan tekak dan selera mereka, mereka bunuh Nabi mereka sendiri. Dan jumlah Nabi-Nabi yang telah dibunuh 70,000 orang. Itu yang dibunuh. Yang tak dibunuh maksudnya banyak lagi. Maksudnya dalam keadaan Allah dah hantar banyak Nabi kepada Bani Israel, tapi mereka tetap keras kepala. Hatta sampai Nabi Muhammad SAW dah diutuskan Allah, tetap Yahudi ini ingin membunuh Rasulullah SAW, ingin meracun, letak racun di dalam daging yang dijamukan kepada Rasulullah SAW. Ada seorang wanita Yahudi, dia nak tengok tanda kenabian, betul ke dia ni Nabi, ngaku diri dia Nabi, nak tengok. Apa dia buat? Dia buat jamuan untuk Rasulullah, panggil Rasulullah, makan jamuan dia. Dan dalam daging jamuan tersebut, wanita Yahudi ni letakkan racun yang sangat berbisa. Peristiwa ini berlaku di Khaybar. Khaybar ni sebahagian daripada kawasan Madinah Al-Munawwarah. Jadi Rasulullah datang. Apabila Rasulullah SAW ingin memakan daging tersebut, daging itu bersuara kepada Rasulullah.
jangan makan aku, dalam aku ada racun. Baginda meletakkan dan Rasulullah suruh semua sahabat semua jangan makan. Dalam daging ini bagi tahu dalam dia ada racun. Maka orang sahabat-sahabat menangkap wanita Yahudi tadi. Lepas tergamak kamu membunuh, berniat nak membunuh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah orang nombor satu negara pada ketika itu, bukan saja Nabi dan Rasul, beliau pemimpin Madinah, first man of country. Maka wanita Yahudi tadi mengatakan, ya memang aku sengaja letak racun dalam jamuan itu, kerana kalau dia berdusta dengan pengakuannya sebagai Nabi, dia akan mati disebabkan racun tersebut. Tapi kalau dia benar-benar manusia pilihan Tuhan, sudah tentu Tuhan akan selamatkan dia. Walhasil Nabi Muhammad SAW memaafkan wanita Yahudi yang cuba untuk membuat cubaan membunuh kepada Rasulullah SAW. Dan ini bukan satu peristiwa cubaan membunuh yang dimaafkan oleh Rasulullah, banyak lagi cubaan-cubaan membunuh yang dimaafkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, tanda kenabian Rasulullah SAW ianya bermula way back before the creation of 7 heavens and 7 earth. Way back. Before the existence of 7 heavens and 7 earth, the name of Rasulullah SAW is there, written on the arash, on the throne of Allah Subhanahu wa Ta'ala. No creation, not a single creation exists at that time, but the name of Rasulullah SAW is already there on the throne of Allah Subhanahu wa Ta'ala, by the side of the name of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arash Allah tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita tulis kalimat ini, kita akan lihat sebelah nama Allah adalah nama Nabi Muhammad SAW. Saya belik hadis berkenaan dengannya. Saya lihat hadis itu dengan sanad dan riwayat yang kuat, bukan hadis palsu, bukan hadis taif. Sanad yang kuat. Baginda SAW mengatakan, namaku telah pun tertulis sebelum langit dan bumi tercipta, di atas arash Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam syurga-syurga Allah, di kubah-kubah syurga, di pintu-pintu syurga, di daun-daun yang ada pada setiap daripada pohon-pohon jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syurga ini dihiasi dengan khat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situ sahaja kita dapat mengamati dan memahami bahawa kedudukan Rasulullah adalah sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbanding makhluk-makhluk yang lain. Tatkala tidak ada nama makhluk yang lain pun yang disertakan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat-tempat yang mulia, kecuali hanya nama kekasihnya Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda kenabian yang pertama. Dan apabila malaikat-malaikat tercipta, mereka semua dapat lihat nama tersebut. Jadi seluruh malaikat ini semua kenal nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila Nabi Adam diciptakan di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau berdiam. Ketika nyawa mula ditiup ke jasad Nabi Adam mula mendongak ke langit. Dan atap kepada syurga adalah arash Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arash adalah atap syurga, atap jannah. Dan beliau telah melihat perkataan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam mengatakan, sejak daripada itu aku mengetahui tidak ada makhluk yang lain yang lebih afdal di sisi Allah melainkan nama yang dicantum, yang diletak sebelah nama Allah di atas arasy-Nya. Sejak itu aku mengetahui tidak ada makhluk yang lebih afdal, yang lebih istimewa, yang lebih tinggi kedudukannya berbanding nama Muhammad yang diletakkan di sebelah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di arasy-Nya yang mulia. Maka sejak itu Nabi Adam AS yang diperkenalkan dengan
ilmu nama-nama. Ilmu nama-nama ini memang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Adam AS. Tetapi nama yang pertama diajarkan setelah nyawa ditiup, pertama sekali nama Allah dan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diajar ilmu nama-nama yang lain. Bila ilmu nama-nama yang diajar pada Nabi Adam, kita jangan macam bayangkan budak tadika belajar nama. A for apple, B for ball, C for cat, D for daddy. Bukan itu ilmu nama-nama yang diajarkan kepada Nabi Adam AS. Nabi Adam AS diajar, Allah install ilmu padanya berkenaan dengan nama dan hakikat setiap sesuatu. Sebab setiap sesuatu yang Allah Ta'ala berikan nama, ia bukan sekadar nama, tapi ada karakteristik di sebalik nama tersebut yang menerangkan tentang hakikat benda itu. Contoh perkataan atom, atom, A-T-O-M. Perkataan itu bukan sekadar perkataan, tapi di sebalik perkataan itu ada sesuatu yang bernama atom itu yang mempunyai kriterianya, karakteristiknya, ciri-cirinya, yang kalau ianya digunakan, ianya boleh digunakan. Ada yang membuat atom bomb. Atom bomb itu berasal daripada, asalnya kan reaksi daripada atom yang kecil yang tak nampak pun dengan mata kepala, tapi reaksi daripadanya boleh terhasil atom bomb dan nuklear bomb. Asalnya daripada atom, nukleus dan sebagainya, benda yang kecil. Maksudnya begitu. Di sebalik nama itu ada hakikat. Katakan bakteria, perkataan bakteria, dia bukan sekadar nama, tapi di sebalik itu kan ada ciri-ciri. Bakteria ni apa tugas-tugasnya, apa fungsinya, apa peranannya, daripada sisi baiknya apa, sisi buruknya apa. Demikianlah Nabi Adam AS diajar dengan ilmu nama-nama. Kerana itu ulama mengatakan sebenarnya ketamadunan manusia ini telah terbina sejak Nabi Adam turun ke dunia ini lagi. Kerana beliau mengetahui setiap daripada unsur-unsur pada alam ini, beliau tahu macam mana nak menggunakannya, macam mana nak bangunkan perkara tersebut, macam mana sebab itu pembuatan kapal telah terjadi. Pembuatan bahtera itu sejak Nabi Adam AS masih hidup lagi. Pembuatan bahtera yang besar. Dan dalam surah Nuh tu, wafarat tanur, itu menggambarkan kapal itu menggunakan engine steam. Wafarat tanur, kalau kita lihat kalimah yang digunakan, telah menggelegak apabila menggelegaknya oven di dalam bahtera kan. Wafarat tanur qul nahmil fiha, apabila oven telah mula menggelegak di dalam bahtera, maka kami katakan kepada Nabi kami, wahai Nuh, sekarang bawalah makhluk-makhluk yang beriman denganmu dan pasangan demi pasangan masuk ke dalam bahteramu. Sebab air dah akan makin naik, banjir semakin besar dan kamu akan berlayar tak lama lagi. Walhasil demikian bagaimana Nabi Adam AS melihat. Dan ketika Nabi Adam turun ke dunia, beliau bertaubat kepada Allah, ya Allah, aku bertaubat kepadamu dengan keberkatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah SWT mengampunkan Nabi Adam AS dan menerima taubat Nabi Adam AS adalah berkat kerana beliau bertawassul dengan nama Rasulullah SAW yang beliau lihat di atas arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika Nabi Adam AS turun ke dunia dan bernikah dengan Siti Hawa AS, Nabi Adam melihat yang asalnya pada dahi beliau ada tanda-tanda cerah, seolah-olah ada cahaya yang dipikul, dibawa oleh Nabi Adam AS. Tetapi apabila beliau bergaul dengan Siti Hawa, dan kecerahan itu hilang,
kecerahan cahaya pada wajahnya, terang cahaya hilang, dan beliau bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberitahu kepadanya bahawa cahaya itu adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejak itu Nabi Adam sudah faham maksud daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, maka beliau telah mewasiatkan kepada Siti Hawa untuk menjaga kandungan ini. Kerana cahaya itu sudah berpindah ke dalam kandungan Siti Hawa. Dan Siti Hawa apabila melahirkan anak bernama Nabi Syis, Nabi Adam mewasiatkan kepada Nabi Syis, kamu sekarang pemikul kepada cahaya ini, dan wasiatlah kepada seluruh keturunanmu supaya mereka hanya memilih pasangan yang suci sahaja, dan pastikan mereka bernikah dengan pernikahan yang sah. Dan dalam riwayat menyebutkan Nabi Syis bin Nabi Adam ini juga kemudian tertera. Setiap daripada moyang lelaki Rasulullah semuanya akan tertera suatu bentuk kecerahan pada wajahnya. Pada wajah akan ada something yang cerah pada dahi mereka. Itu adalah tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap moyang Rasulullah. Dan apabila ia berpindah kepada perempuan, ini akan hilang, akan pindah masuk dalam rahim. Seorang muhaddisin daripada Maghribi, Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullah mengatakan sanad riwayat hadis ini adalah kuat dan ianya diterima dan ianya dipakai untuk kita memahami kenabian Rasulullah, tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ianya berlanjutan generasi demi generasi, daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Nuh kepada anaknya Sam, kemudian terus yang keturunannya sampai Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, kemudian daripada keturunan Nabi Ismail ini keluarnya keturunan Quraisy, bangsa Arab yang hebat. Kemudian daripada keturunan Quraisy keluarnya Bani Hashim, daripada Bani Hashim kemudian lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susu galau keturunan Rasulullah ini, moyang-moyang Rasulullah, semuanya nampak perpindahan cerahnya cahaya tersebut. Cahaya tersebut bukan mental macam cahaya mental, bukan, sesuai dengan kemanusiaan, kecerahan yang sesuai dengan kemanusiaan manusia dapat dilihat. Kita jangan bayangkan macam spotlight pula ya. Walhasil setiap daripada moyang juga mereka mendapat mimpi. Setiap kali mereka memikul cahaya tersebut, mereka sentiasa dapat mimpi bahawa akan didatangi oleh lelaki mengatakan kamu sedang memikul penghulu alam ini. Baik moyang lelaki dan juga moyang perempuan, mereka akan bermimpi. Sampailah hal itu berlangsung sehingga kepada datuk Rasulullah sendiri, iaitu Abdul Muttalib yang merupakan penghulu Mekah, Raja Mekah. Beliau sentiasa dapat mimpi. Abdul Muttalib dapat mimpi yang sikit masa lagi keturunan beliau ini akan muncul satu orang yang akan memimpin dunia ini. Dan Abdul Muttalib sentiasa wawarkan mimpi tersebut kepada bangsa Quraisy, Arab Quraisy di Mekah. Dan beliau akan wawarkan juga ketika musim haji. Abdul Muttalib akan gunakan kesempatan ini kerana musim haji memang ramai. Hatta sebelum Islam datang, musim haji dah memang dahsyat. Sebab Arab ni kan keturunan Nabi Ibrahim. Musim haji ni dah berlangsung sejak zaman Nabi Ibrahim. Cuma ialah ada beberapa perkara yang diorang dah masukkan, perkara yang terpesong. Tapi walhasil haji mereka tetap jaga wukuf Arafah, wukuf Muzdalifah, sembelih korban. Ini sejak Arab Jahiliyah sudah ada ya. Tawaf Kaabah, sa'i Safa dan Marwah, ini semua adalah amalan yang dah berlangsung sebelum Rasulullah datang. Cuma bila Rasulullah datang, beliau suntik dengan cahaya Islam di dalam amalan-amalan tersebut. Adapun amalan-amalan itu telah berlangsung sejak zaman Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Abdul Muttalib sentiasa berwawarkan. Jadi orang Quraisy sentiasa dengar dan jemaah haji sentiasa dengar. Sebab biasa pemimpin Mekah akan sentiasa ada tempat pentas untuk sentiasa berbicara dengan masyarakat yang datang. Dan beliau akan gunakan kesempatan itu untuk mewar-warkan bahawa akan keluar daripada keturunan saya ini pemimpin
akan keluar daripada keturunan saya seorang lelaki akan memimpin. Sebab itulah ketika Fatah Mekah, Fatah Mekah berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Sekarang tahun 8 Hijrah, Rasulullah SAW masuk ke dalam Mekah sebagai pemimpin, sebagai pemerintah Mekah. Bukan lagi seperti dahulu orang yang tertindas, hanya sebagai rakyat jelata yang sentiasa dizalimi. Bukan. Sekarang bagi dia masuk dalam keadaan bagi dia pemimpin baru kepada Mekah Al-Mukarramah. Dan ketika beliau masuk tersebut, beliau melatunkan suatu ungkapan. Beliau mengatakan dalam hadis Bukhari, ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Apakah maksudnya? Akulah seorang nabi yang aku tidak berdusta, dan akulah cucunda Abdul Muttalib. Akulah cucunda Abdul Muttalib. Beliau perdengarkan hal itu kepada orang-orang Mekah yang sekarang ni mereka semua dah jatuh jadi tawanan, sebab mereka dah khianat perjanjian Hudaibiyah, ya, yang patutnya mereka ally dengan sekongkol mereka Yahudi nak perang. Dan bila Rasul dengar, bagi dia siapkan angkatan, sekongkol mereka, ally mereka Yahudi semua lari, cabut lari habis. Tinggallah penduduk Mekah. Kata kita selai sepinggan begini nak menghadapi angkatan Muhammad, kita semua habis, hancur kita. Baik kita angkat bendera putih saja. Dah, bendera putih. Demikian itu Mekah jatuh tanpa peperangan. Fatah, pembukaan kota Mekah jatuh di tangan Rasul tanpa peperangan meletus. Kerana awal-awal lagi sudah angkat. Tapi ulama mengatakan kenapa Nabi SAW singgung. Beliau masuk, beliau menyebutkan, aku dah cucunda Abdul Muttalib. Wahai penduduk Mekah, akulah cucunda Abdul Muttalib. Kerana untuk mengingatkan balik kenangan orang-orang kafir Quraisy ini ketika datuknya masih hidup, Abdul Muttalib sentiasa mengingatkan kepada mereka bahawa daripada keturunannya akan lahir seorang pemimpin yang akan memimpin manusia seluruhnya. Dan ketika itu ramai orang tersedak, seolah-olah macam tak pernah dengar pasal Abdul Muttalib. Sekarang dia mengingatkan balik, mengimbau semula bagaimana mereka sentiasa mendengar hal ini daripada Abdul Muttalib. Dan sampai baginda tiba di Kaabah, baginda mengangkat Bilal untuk naik di atas Kaabah. Kerana Bilal ini banyak diseksa oleh orang Mekah. Dibaringkan di atas pebaringan yang panas, di tengah panas terik, dihempap batu yang besar, disebat, dipukul. Saya Bilal, hari ini Allah muliakan kamu. Kamu panjat Kaabah, laungkan azan buat pertama kali di Mekah. Panjat ke lampu. Bilal melihat, dan Bilal panggil semua penduduk kota Mekah untuk datang. Sebab pemimpin suruh rakyat jelata untuk datang menghadap. Sebab semua dah jadi tawanan dah, semua dah memang terkepung, semua kena duduk rapat. Biar mereka perdengarkan laungan azan daripada Bilal, seorang lelaki hitam daripada Habasyah, daripada Ethiopia, Afrika. Hari ini Allah muliakan dia dengan iman dan Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buat pertama kali Mekah bergema dengan lauzan azan, dengan takbir dan juga syahadah. Dan Nabi SAW dalam mengumpulkan penduduk Mekah, yang penduduk Mekah sekarang melihat tanda-tanda yang Abdul Muttalib sentiasa sebut-sebutkan. Inilah orang. Dan Nabi Muhammad SAW selepas daripada azan telah melihat seluruh penduduk Mekah yang tertawan ini telah berkumpul. Dan Nabi SAW mengatakan, ya ma'syarah Quraisy, ma tazunnun anni fa'ilun bikum. Wahai masyarakat Quraisy, apakah yang kamu expect pada hari ini
tentang layanan aku terhadap kalian semua. Baginda kelahiran Mekah diusir, dipukul, diboikot, dihalau, dihambat. Kita tahu kehidupan 13 tahun baginda di Mekah itu sejak mendapat wahyu sangat menderita dan sengsara, sangat dahsyat, sangat dahsyat. Diletakkan bangkai unta di atas Rasulullah ketika baginda berada di hadapan Kaabah. Keluarga Rasulullah diboikot 3 tahun, tak boleh masuk Mekah. Dahsyat, sangat dahsyat. Siapa saja mengikut Rasulullah semuanya akan diseksa. Hatta wanita juga tidak terlepas akan diseksa. Sehingga orang Islam yang pertama syahid dalam Islam adalah wanita bernama Sumayyah, hanya kerana mengikut Nabi Muhammad SAW. Ini kerja siapa? Kerja kafir Quraisy. Sekarang Rasulullah masuk sebagai pemimpin, pemimpin, dan semua yang dahulu yang pernah menyeksa orang Islam semua dah jadi tawanan. Apa yang kalian menjangkakan layanan aku pada kalian pada hari ini? Apa yang kamu expect? Maka salah seorang daripada mereka katakan, kami expect layanan yang baik daripada saudara yang baik kepada saudaranya. Quraisy dengan Quraisy, kita saudara. Kami mengharapkan layanan yang baik daripada saudara kepada saudaranya, demi persaudaraan yang baik. Waktu Rasulullah di Mekah dulu tak ada persaudaraan. Mereka halau Rasulullah, boikot, ludah Rasulullah, terajang Rasulullah SAW, baling dengan najis, baling dengan batu, letak duri di jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW, sampai memberikan tawaran 100 ekor unta siapa yang dapat penggal kepala Rasulullah SAW. Itu layanan saudara kepada saudara ketika Rasulullah di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah. Tapi sekarang Rasulullah dah memegang tampuk pemerintahan, hukum di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, legislatif di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, administration di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, judiciary di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toleransi atau tidak toleransi apa yang Rasulullah berikan keputusan terhadap mereka, terhadap orang yang dah banyak menyensarakan baginda Nabi SAW. Maka baginda mengatakan, wahai penduduk Mekah, dengar. Pada hari ini kamu semua menjadi tawanan dan aku merdekakan kamu semua. Tidak ada siapa daripada Quraisy yang menjadi tawanan pada hari ini. Aku merdekakan, aku bebas. Izhabu fa antumut tulaqa. Bebas beredar dalam keadaan kamu semua merdeka dan seluruh kesalahan kamu dimaafkan. Terperanjat penduduk Mekah. Kerana kalau Rasulullah kenakan hukuman bunuh kepada mereka, itulah yang terlebih layak dan sesuai untuk mereka terhadap apa yang mereka perlakukan terhadap Rasulullah, ahli keluarganya dan para sahabat. Tetapi bukan sahaja dimerdekakan, bukan sahaja dimaafkan. Kalau diberi kemaafan sahaja sudah cukup. Dimerdekakan, tak ada siapa yang jadi hamba kepada sesiapa. Begitu murah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal-hal itu mereka dapat lihat, inilah tanda-tanda kenabian. Dan mereka berbondong-bondong masuk Islam. Sampai tak tertinggal satu orang pun kafir Quraisy, tak tertinggal pun satu orang Quraisy yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang asalnya dahulu musuh ketat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peristiwa Mekah itu menyebabkan mereka dah tak boleh tahan lagi untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Dan Abu Sufyan antara orang yang masuk Islam ketika itu. Adakah kita tahu siapa Abu Sufyan? Musuh ketat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Uhud, beliaulah yang bertanggungjawab untuk membunuh Hamzah, membunuh sahabat-sahabat Rasulullah yang berada di atas bukit memanah, Bukit Rumah, dipanggil Bukit Rumah. Ketika itu Rasulullah sudah menang peperangan tersebut, tapi Abu Sufyan bawa angkatannya lalu belakang bukit untuk attack pemanah Rasulullah yang berada di atas bukit. Bukit itu bernama Bukit Rumah. Ar-Rumah dalam bahasa Arab maksud pemanah. Hari ini kalau kita pergi Uhud,
Kita minta tanya Mutawif, mana bukit yang tempat pemanah Rasulullah kena bunuh oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan sangat dahsyat permusuhannya dengan Rasulullah. Di Fatah Mekah masuk Islam, jadi sahabat Nabi yang baik, Sayyidina Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau menjadi sahabat Nabi yang setia bersama dengan isterinya Hindun yang mengupah Wahsy untuk membunuh pakcik Rasulullah Sayyidina Hamzah, dan Hindun telah membedah dada Sayyidina Hamzah dan keluarkan jantung dan cuba memamah. Dahsyat ni Hindun. Kalau aku tak dapat Rasulullah, biar pakcik dia, biar aku hiris habis. Hindun pun masuk Islam, jadi sahabat yang baik. Dalam hadis sampai ada riwayat yang diriwayatkan oleh Hindun radhiyallahu anha. Orang kemudian tanya kepada Hindun, dulu kau kan pernah kata waktu dulu kalau keldai kau masuk Islam, kau takkan masuk Islam. No, I mean, Hindun pernah kata, if my donkey embrace Islam, I never embrace Islam. Okay, what happened now? Orang tanya Hindun, sekarang apa dah jadi? Apa dah jadi? Hindun menjawab, ya, aku tak masuk Islam, tapi Islam dah masuk aku. Bijak juga Hindun. Aku tak masuk Islam, tapi Islam yang masuk aku. Bagaimana tidak melihat akhlak Rasulullah SAW yang sedemikian rupa. Siapa lagi yang tertinggal daripada kafir Quraisy? Tidak ada, semuanya beriman. Ketika peristiwa Fatah Mekah itu, selepas itu kan turun ayat Taubah, surah Taubah, bara'atum minallahi wa rasulih. Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam membebaskan mengumumkan pembebasan diri daripada orang-orang musyrikin, dan mereka diberi tempoh 4 bulan untuk mengambil keputusan sama ada ingin masuk Islam ataupun tidak. Jika tidak ingin masuk Islam, hendaklah keluar daripada kota Mekah. Jika masih tertinggal di bumi ini selepas 4 bulan, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, Allah memerintahkan untuk dipenggal, dibunuh siapa sahaja kafir yang masih tertinggal di bumi haram tanah suci Mekah. Allah telah mengharamkan tanah suci itu, mengharamkan maksudnya telah menyucikan tanah haram, dan tidak lagi dibenarkan mana-mana orang kafir untuk masuk ke dalam Mekah Al-Mukarramah. Dan Rasul meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah Madinah juga sebagai haram. Maka Allah perkenankan permintaan daripada Nabi Muhammad SAW bahawa Madinah, terutamanya kawasan Masjid Nabawi, itu semua adalah termasuk tanah haram, tanah suci. Bila kita sebut tanah suci, kita akan sebut haramain, bukan haram satu tapi 2 haram, haramain, 2 holy place, 2 holy places, apa? Mekah dan Madinah. Tetapi dalam masa 4 bulan, tak sampai 4 bulan, semua dah masuk Islam. Bayangkan dulu orang kafir Quraisy ni yang beria-ia memusuhi Rasulullah, tak ada tinggal seorang pun. Ikrimah bin Abu Jahal ketika itu dah pun lari. Ikrimah bin Abu Jahal dah lari ketika Fatah Mekah tu. Dia kata kalau Muhammad masuk dengan angkatan dia sebagai pemimpin, habislah kita. Ini masa terbaik untuk dia nak balas dendam terhadap kita. Anak Abu Jahal ni dah lari dah sampai sepadan. Ketika Rasulullah umumkan saja kemaafan dan semua tawanan dibebaskan, merdeka, ketika itu beberapa kuda terus meluruh keluar daripada Mekah, cari balik saudara mara yang dah pack barang. Ketika itu Ikrimah dah berada di sepadan luar, sepadan nak masuk ke negara lain. Kata, baik aku duduk overseas, aku dah tak nak duduk Mekah. Orang kejar keluarga Abu Ikrimah ni, kejar Ikrimah, jangan pergi mana-mana. Kerana apa? Kerana Muhammad offer sesuatu yang baik. Apa dia? Dia maafkan kita semua. Are you serious? Iya, kita semua dibebaskan. No, are you joking? No, I'm not joking, I'm serious, I'm not kidding at all. Meh, jom balik Mekah. Ikrimah kata, really? Yes, dia kata, jom. Ikrimah balik, jumpa Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu taala anhu.
dan nama Ikrimah sangat hebat dalam perjuangan Islam. Beliau masuk Fatah Mekah, darat lari dah, masuk balik pagi. Bukan saja Ikrimah, berapa ramai orang dah berada di sepadan, panggil balik. Semua yang masuk Islam. Dan ketika itu tersebar kepada seluruh orang Arab. Kata Quraisy masuk Islam semua. Ketika itu ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat pada ketika itu manusia berbondong-bondong masuk Islam di tangan Rasulullah. Ketika itu rombongan daripada Yaman saja 70,000 bergerak ke Mekah, masuk Islam di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia daripada Bahrain, daripada Qatar, daripada Dubai, daripada Abu Dhabi, daripada Syam, semua turun. Semua bangsa Arab semua bersatu di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Haji Wida, 124,000 para sahabat semua berkumpul di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan haji yang terakhir bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas Haji Wida, daripada 124,000 ini semuanya terpencar ke seluruh alam untuk membawa risalah, membawa agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hujung-hujung dunia, sampai ke China. Kalau kita ke Guangzhou, China, kita akan jumpa kubur sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan cahaya Islam. Daripada 124,000 sahabat, hanya 10,000 sahabat saja yang dimakamkan di Mekah dan di Madinah, kawasan Ma'la, kawasan perkuburan Baqi', dan beberapa kawasan Arab, semenanjung Arab, hanya lebih kurang 10,000 sahabat sahaja. 114,000 ada yang meninggal di Afrika, ada yang meninggal di India, ada yang meninggal di China, ada yang meninggal di Uzbekistan, ada sahabat Nabi di kawasan Khurasan, kawasan Parsi, kawasan Afghanistan. Semuanya memahami, kerana Rasulullah mengatakan, hendaklah kamu yang berhadir dalam Haji Wida ini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir di sini. Terus para sahabat memahami amanah dan tanggungjawab menyebarkan Islam ini. Setelah pemergian Rasulullah SAW, setelah Haji Wida, tidak berapa lama kemudian wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita masih lihat tanda kenabian Rasulullah yang paling besar, iaitu Al-Quran. Al-Quran yang tidak pernah bertukar, walaupun satu huruf, walaupun satu baris daripada zaman Rasulullah, itu sahaja menunjukkan kenabian, alamat kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu banyak ilmu-ilmu yang dikeluarkan di dalamnya, ya, itu menandakan bahawa ini adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin akhiri berkenaan dengan kenyataan seorang profesor daripada Kanada bernama Dr. Keith Moore. Beliau adalah pakar dalam bidang embryologi. Embryologi adalah suatu bidang yang mengkaji janin, perkembangan janin, perkembangan fetus dan juga embrio di dalam rahim seorang wanita. Dan beliau lah yang bertanggungjawab untuk menyusun buku teks berkenaan embryologi untuk digunakan di pusat-pusat pengajian perubatan di seluruh dunia. Nama Dr. Keith Moore adalah nama yang tidak asing di kalangan orang yang belajar embryologi. Maka dalam syarahan beliau yang disampaikan dalam seminar kesihatan yang diadakan di Jeddah pada ketika itu, ada rakaman di dalam YouTube, dah lama. Beliau mengatakan, saya ingin terus terang bahawa kajian saya dalam menyiapkan buku teks embryologi ini adalah kerana apabila saya kaji setiap istilah yang digunakan di dalam Al-Quran yang memberitakan tentang perkembangan fasa janin dalam rahim, bermula daripada nutfah kepada alaqah kepada mudghah, dan saya kaji satu persatu istilah tersebut dan apa maknanya, dan segala makna-makna yang berbeza. Ketiga-tiga itu memberikan saya penjelasan yang lebih terang, memberikan saya pencerahan. Dan bila saya buat eksperimen, betul ianya bertepatan dengan apa yang Al-Quran kata. Dan Al-Quran yang membimbing saya ke arah itu. Dan saya tak fikir bahawa Quran kata, saya tak fikir Quran is the words of human being. This must be the word of the creator. This mustn't be a words of creation. This must be the words of creator. Untuk menerangkan secara terperinci sesuatu yang tidak boleh dicapai untuk orang yang hidup 1400 tahun yang lepas, yang hidup di tengah-tengah padang pasir. Cuma saya baca
Ada pendapat mengatakan Dr. Kismok kemudiannya sebelum menghembuskan nafas terakhir sempat masuk Islam. Ada yang mengatakan tidak, tetapi beliau membuat kenyataan yang penting, hatta kajian embriologi itu juga diambil daripada Al-Quran. Demikian kalau bidang sains pun tidak habis-habis digali, ini lagi orang yang ingin mendapat cahaya petunjuk, cahaya pedoman. Terlalu banyak khazanah pembendaharaan yang tersimpan di dalamnya, yang menjadi bimbingan kepada manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah mukjizat baginda yang terbesar yang baginda miliki, dan ia terus berlangsung sehingga hari kiamat. Mudah-mudahan bertambah pengenalan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertambah pula cinta dan rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di atas petunjuknya, pedomannya, bimbingan wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan moga Allah kumpulkan kita bersama dengan baginda, dan moga dengan keberkatan baginda Allah kurniakan kita husnul khatimah dan jauhkan kita daripada su'ul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tetangga majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.